Assalamualaikum semua. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya diberi peluang untuk saya berkongsi ilmu, bukan untuk mengajar, untuk berkongsi ilmu tentang 7 sistem dalam badan kita. Bukan setakat kerja je, bukan setakat negara je ada sistem. Dalam badan kita pun ada sistem. Sebelum tu, saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Coach Azizi, berusia 32 tahun ni. Alhamdulillah, mempunyai seorang isteri dan 2 orang cahaya mata lelaki, 2 orang hero saya. Alhamdulillah. Ni gambar saya sebelum. Ni gambar saya sebelum on program projek tukar saiz pada bulan Ogos 2018 dengan berat badan 120.2 kg. Masa ni masalah kesihatan tak ada sangat. Cuma masalah biasa orang gemuk ni, masalah malas, masalah sakit lutut, sakit kaki, suka tidur siang, pemarah. Tu adalah masalah-masalah saya. Dan kemuncak pada masalah saya ni kerja sebagai kerja TMB, kerja shift. Balik kerja 12 malam, time tu lah saya rasa tidur, pusing kiri tak boleh nafas, pusing kanan tak boleh nafas. So bermula pada itu saya dijumpai, diberi peluang untuk merasa sihat dengan projek tukar saiz, dengan jurulatih saya Coach Suzy. Alhamdulillah, sampai hari ini 4 bulan saya lost 36 kilo dan masalah-masalah yang saya hadapi itu kembali improve dan diri saya sangat luar biasa. So hari ini saya bukan nak cerita pasal diri saya nak berkongsi tentang 7 sistem dalam badan kita. Tahu tak badan kita ni ada sistem? Antara sistem dalam badan kita iaitu sistem otot, sistem rangka, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem pencernaan dan sistem pembiakan. So sistem ni adalah satu sistem asas pada badan manusia, dalam badan manusia yang yang menjadikan kita sihat. Kita kena jaga daripada asas. Cuba bayangkan jika salah satu sistem dalam badan kita ni rosak, tak berfungsi, apa akan jadi pada kita? Kita akan sakit, betul tak? Sebab tu ramai yang sakit disebabkan sistem dalam badannya tak berfungsi dengan baik. Yang pertama kita akan belajar tentang sistem otot. Semua tahu semua kena tahu makanan otot apa. Makanan otot adalah protein. Protein terbahagi kepada 2, iaitu protein haiwan dan protein tumbuhan. Yang protein haiwan terbahagi kepada 2, iaitu daripada sumber ayam dan daging. Dan protein tumbuhan iaitu berasaskan soya, macam shake kita sekarang. So kenapa badan kita perlukan protein? Yang pertama, dia membina sel tubuh untuk tumbuh sarang kita, membaik pulih sel-sel yang telah rosak dan membentuk sistem pertahanan badan iaitu sistem imunisasi kita, membantu dalam pengaliran oksigen dan nutrien dalam badan dan tubuh kita, membekalkan tenaga dan haba. Anda semua tahu tak keperluan protein badan kita setiap hari? Tahu tak cara kiraan protein? Jadi cara kiraan protein untuk badan kita sangat mudah. Keperluan protein badan kita 1 kilo berat badan kita perlukan 1 gram protein. Contoh berat badan 70 kilo, kita perlukan 70 gram protein. Okey. Tapi yang jadi isu sekarang ni, yang jadi masalah sekarang ni, yang menjadi persoalan saya sekarang ni, dari mana kita dapat sumber protein untuk badan kita? Tu yang cukup ke protein yang kita ambil setiap hari untuk badan kita? Jadi sebab tu projek tukar saiz kami ada F1 Sport sebagai pengganti makanan pagi dan makan malam kita. F1 Sport, F1 Formula 1. Ni Formula 1. Shake kita ni dalamnya ada satu hidangan shake kita ada 9 gram protein. Dan kita juga ada F3 iaitu Formula 3 ni lah protein. Nampak tak? Bentuk badannya shaping, untuk body kita shaping, untuk kekalkan otot, tambah otot dalam badan kita.
So satu sudu FT ni bersamaan 6 gram protein. Maknanya anda boleh kira berapa keperluan protein anda, berapa sudu protein anda nak kena ambil setiap hari. Apa akan jadi jika badan kita ni kurang protein? Satu, pembesaran kita terganggu. Marmes Cercia, iaitu penyakit yang boleh bawa maut. Luka dan penyakit lambat sembuh. Tubuh menjadi kurang berdaya, mengganggu daya tahan terhadap sesuatu penyakit. Tubuh badan kita menjadi lemah dan lesu. Okey, faham tak? Jadi kita kena cukupkan protein dalam badan kita. Seterusnya kita ke sistem yang kedua, iaitu sistem tulang. Sistem tulang ni adalah satu sekumpulan tulang yang membentuk rangka dalam badan manusia, badan kita lah. Tahu tak 5 fungsi tulang? 5 fungsi tulang. Yang pertama, memberi sokongan kepada organisma kita. Yang kedua, membolehkan organisma kita bergerak. Yang ketiga, melindungi organ dalam badan kita. Yang keempat, tempat pembentukan sel-sel darah kita. Dan yang kelima, tempat pelekatan otot kita. Jadi soalan saya, apakah makanan untuk tulang kita? Makanan untuk tulang kita adalah kalsium. Kalsium plus. Kita juga ada kalsium plus. Belah ada kalsium plus. Satu biji kapsul kalsium tu bersamaan 300 mg. Satu tablet. Jadi berapa mg yang badan kita perlukan setiap hari? Kena tahu tu. Keperluan kalsium untuk lelaki, dengar umur 8 hingga 11 tahun perlukan 800 mg kalsium. 12 hingga 15 tahun perlukan 1200 mg. 16 hingga 18 tahun perlukan 1000 mg. 19 hingga 64 tahun perlukan 800 mg. Melebihi 64 tahun perlukan 800 mg. Yang perempuan pula, umur 8 hingga 11 tahun perlukan 900 mg. 12 hingga 15 tahun perlukan 1000 mg. 16 hingga 18 tahun perlukan 800 mg. 19 hingga 54 tahun perlukan 800 mg. Dan melebihi umur 54 tahun perlukan 1000 mg. Bagi wanita yang mengandung pula, dia kena ambil 1100 mg kalsium setiap hari, dan menyusu baby 1200 mg setiap hari. Jadi apabila kalsium tak cukup badan kita, dalam tulang kita akan menjadi satu penyakit, iaitu osteoporosis. Osteoporosis ni di mana adalah satu keadaan di mana jumlah kalsium di dalam badan tulang kita menjadi berkurangan, dan ia menyebabkan tulang kita mudah patah berbanding biasa. Jadi kena jaga. So setiap hari kita kena cukupkan keperluan kalsium untuk badan kita. Dan kita beralih kepada sistem saraf. Sistem saraf. Badan kita ada sistem saraf. Sistem saraf ini merupakan sistem dalam badan yang menghubungkan semua bahagian tubuh dengan sistem saraf pusat. Ia berfungsi untuk menyelaras aktiviti-aktiviti dalam badan dengan menghantar mesej dalam bentuk impuls sebagai tindak balas terhadap rangsangan. Saraf ni ada dua bahagian, iaitu satu, sistem saraf pusat yang dikenali sebagai CNS, yang terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Berfungsi sebagai pusat kawalan, integrasi dan tafsiran. Otak kita berfungsi sebagai pusat kawalan. Maknanya dia berkumpul dekat otak kita untuk dia analisis dulu. Yang kedua, sistem saraf pinggir PNS, yang terdiri daripada saraf kranium dan saraf spina. Dia berfungsi sebagai penerima dan menghantar maklumat dan sambung pada rektor deria dan efektor. Maknanya bila kita kena api, dia akan terasa panas, dia akan taksir dulu dekat saraf tunjang kita, dan dia akan ke saraf pinggir dan untuk kita rasa reaksi panas dia tu. Okey, faham faham semua? Kita tahu penyakit yang disebabkan sistem saraf kita rosak.
Satu, insomnia, penyakit sukar tidur, migraine, sakit kepala, Parkinson, gangguan kepada pergerakan kita, autism, lemban. Yang tahu. Sebab tu kita ada NW formula. NW formula ni, kita ada NW formula yang terbukti berkesan, terbukti yang apa ni, yang dianugerahkan anugerah Nobel oleh WHO dunia, iaitu penciptanya Dr. Luis Inaru dapat anugerah Nobel hasil apa ni, kajian dan hasil penyelidikan dan pengeluaran NW formula ni, dan sangat-sangat luar biasa untuk saraf kita. So macam mana kita nak jaga saraf kita? Itu soalannya. Jadi untuk jaga saraf kita ni senang saja, kita jaga permakanan seharian kita. Okey, faham? So next kita ke sistem darah. Apa fungsi sistem darah? Dia mengangkut zat-zat makanan dan oksigen ke jaringan-jaringan, mengangkut sampah-sampah nitrogen ke dalam ginjal dan karbondioksida ke paru-paru. Menjaga kestabilan suhu badan kita, mengangkut hormon dan mencegah terjadinya pengumpalan darah, serta sebagai pelindung tubuh di mana mengandungi antibodi kita, sistem darah kita. So macam mana kita nak jaga sistem darah? Tahu tak sistem darah kita ni panjangnya berapa? Lebih kurang 2 kali keliling dunia bila kita tarik salur darah kita tu. Jadi sebab tu kita ada ni omega 3. Omega 3 ni bagus untuk melancarkan sistem peredaran darah kita. Dia membantu untuk melancarkan Apa penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf darah, sistem darah yang tersumbat? Ni sakit-sakit kronik sikit penyakit seperti penyakit jantung, penyakit darah tinggi, stroke, kencing manis, kolesterol tinggi, stres dan banyak lagi disebabkan oleh salur darah kita tersumbat. Jadi pilihan di tangan anda. Kita ada sistem pembuluh darah yang normal, maknanya aliran darah normal dalam badan kita tu lancar, dan dia penyempitan boleh berlaku penyempitan pada pembuluh darah disebabkan oleh lemak-lemak daripada permakanan kita. Jadi kena ingat satu, lemak datang dari makanan yang masuk ke mulut kita. Jadi next kita ke sistem pernafasan. Sistem pernafasan ni bermula daripada hidung kita. Kenapa setiap sistem sangat berkaitan? Contoh sistem pernafasan memerlukan salur darah untuk menghantar oksigen ke paru-paru kita. Kalau salur darah kita rosak dan tersumbat oleh lemak, apa akan jadi? Macam mana sistem pernafasan kita nak bekerja dengan baik? Betul tak? Sebab tu ada orang yang sesak nafas. Tu fungsi dia. Jadi kita jaga sistem pernafasan kita dengan kita menjaga sistem peredaran darah kita. Sebab tu saya cakap daripada tadi, sistem dalam badan kita ni saling berkaitan. Jadi kita kena jaga daripada segi permakanan kita. Bukan sekadar nak kurus semata-mata. Kita kena jaga dalaman kita untuk kesihatan dalaman. So khususnya kita ke sistem pencernaan. Sistem pencernaan ataupun sistem penhadaman, iaitu satu, mengambil makanan, memecahkan makanan kepada yang lebih kecil, penyerapan molekul yang dihadam, menyediakan nutrien, menyingkirkan bahan-bahan buangan. So sistem pencernaan melibatkan banyak organ. Sistem pencernaan manusia terdiri daripada satu salur elementary yang panjangnya 9 meter. Bahagian-bahagian yang dalam sistem ni seperti mulut, rongga mulut, pharynx, esophagus, perut, usus kecil, usus besar, dan last sekali adalah dubur. Usus kecil ni meliputi 2/3 daripada jumlah keseluruhan salur elementary yang 9 meter tadi. Kena tahu tu. So macam mana kita nak jaga sistem pencernaan kita? Melalui ada aloe vera. Aloe vera ni fungsi dia adalah
membersihkan usus kecil kita. Usus kecil kita tadi 2/3 meliputi sistem pencernaan kita. So kita kena jaga daripada aloe vera ni. Sangat-sangat sedap aloe vera ni. Aloe vera ni ada 3 perisa, mandarin, mango dan original. So favorite saya adalah mandarin. Sangat-sangat suka. Telah macam gitu je untuk usus kecil Jadi bila kita jaga permulaan pagi kita, bersihkan usus kecil, pembuangan kita, usus kita jadi lebih lembut. Faham tak? Kita juga ada fiber ni fiber ni berfungsi sebagai penyapu dan span bagi usus besar kita. Usus besar kita tu perlukan fiber setiap hari lebih kurang 25 ke 30 gram fiber untuk melancarkan sistem pencernaan kita. Formula 1 ni ada juga Formula 1 ni terbukti rendah GI yang dikaji dan dipercayai. Tengok 15 hingga 23 GI sahaja, iaitu GI ni lah kandungan gula dalam makanan tu. Ditanya apakah itu glycemic index? Glycemic index adalah kurang bagi makanan kita, gula dalam makanan kita tu kena pilih GI yang rendah. So anda faham semua seterusnya kita ke sistem pembiakan. Sistem pembiakan ni adalah untuk lelaki dan perempuan. Sistem pembiakan perempuan melibatkan tiub falopio, uterus, ovari dan cervix serta faraj. Sistem pembiakan lelaki meliputi pundi kencing, ductus sperma, uretra, zakar, vesicle semen, kelenjar prostat, testi dan settum. Itulah sistem pembiakan. Antara punca masalah kesuburan lelaki dan perempuan ialah berat badan berlebihan dan tidak seimbang. Berat badan berlebihan atau berat badan tidak seimbang mengganggu kesuburan wanita. Badan memerlukan 17% lemak dari tubuh badan di awal kitaran haid dan 22% sepanjang kitaran haid. Lemak mengandung enzim yang diperlukan untuk menghasilkan hormon estrogen. Sekiranya lemak kurang atau berlebihan, ia jelas mengganggu tahap kesuburan wanita. Sebab tu kadang-kadang orang yang susah mengandung, susah ada anak ni yang besar, doktor sarankan untuk turunkan berat badan. Bagi masalah lelaki pula adalah mati pucuk. Lelaki ni paling takut adalah mati pucuk. Untuk menghasilkan ereksi, penis memerlukan aliran darah yang cukup. Penyakit pembuluh darah boleh menyebabkan mati pucuk. Tengok tadi sistem saudara juga berkaitan. Kerosakan saraf juga mampu menyumbang kepada mati pucuk. Sebab tu saya cakap pada awal tadi, semua ni berkaitan dengan badan kita. Soalan saya, makanan bernutrisi tu penting tak untuk badan kita? Nutrisi tu penting tak? Bagi saya sangat-sangat penting. Anda setuju tak cakap saya? Kalau anda setuju, anda boleh komen kalau anda setuju. Sangat-sangat penting. Kenapa kita boleh sakit? Tengok badan kita tak cukup zat. Datang daripada zat tu. Zat tu datang daripada permakanan keharian kita. So persoalan saya, adakah permakanan kita seharian tu ada cukup zat? Anda kena tahu, anda kena tengok daripada segi makanan anda daripada pagi sampai ke petang. Jadi sampai di situ saja perkongsian saya tentang 7 sistem dalam badan kita. So saya sudahi dengan ucapan terima kasih dan selamat mendengar dan selamat belajar yang ilmu bermanfaat. So yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk, yang kurang datang daripada saya. So thank you. I love you.